أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan. Sekali lagi Allah memberikan ruang kesempatan kepada kita untuk hadir bersama-sama berjemaah mendirikan solat fardu maghrib. Dan juga sekali lagi Allah memilih hati-hati kita, jiwa-jiwa kita berada di dalam kelompok golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Pastinya hebat orang yang menuntut ilmu ini, kerana dengan ilmu itu juga akan menyebabkan diri dia itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa kali dah kita membincangkan tentang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan kata dia mari nak menuntut ilmu, duduk saja dalam majlis ilmu pun telah diberikan keutamaan, ganjaran-ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teruskan letakkan hati-hati kita istiqamah dalam melaksanakan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi kita dah semakin dekat nak menghampiri bulan yang penuh dengan barakah. Tidak sampai sebulan lagi kita akan bertemu lagi dengan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Hadis-hadis yang menceritakan tentang adab, karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam ni kita masuk pada bab yang ke-32. Bab 32, hadis yang ke-64. Dalam buku kita tu pada muka surat 58. Masih lagi dalam menceritakan tentang silaturrahim. Baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat balik pada kuliah yang lepas, kita dah membincangkan hadis di atas tu, hadis 63 yang menyatakan, ya, Nabi SAW menyatakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala akan ditahan kepada mereka-mereka yang memutuskan silaturrahim. Kan? Orang-orang yang qati'ur rahim tu, yang suka bergaduh, suka memutuskan silaturrahim, suka berkelahi, tidak bertegur sapa dan sebagainya. Hadis ini secara pasti menjelaskan bahawasanya Allah akan menahan rahmat daripadanya. Kita dah bincang tuan-tuan, yang dimasukkan rahmat itu juga kalau kita bawa dulu daripada Imam As-Sana'ani, yang menyatakan rahmat itu juga antaranya
Allah Subhanahu wa ta'ala menahan hujan. Yang dimasukkan rahmat dalam hadis ini ialah Allah Ta'ala menahan hujan. Maknanya kemarau yang panjang kan, tiba-tiba hujan tidak turun, risau jugalah, kerana takut ada dalam kalangan-kalangan kita ini ramainya antara hamba-hambanya manusia-manusia yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kena sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dengan sahabat-sahabat, terutamanya kaum kerabat, mak ayah dan sebagainya. Sambungkan silaturahim tersebut. Itu satu. Dan ada juga satu pandangan lagi yang kita ambil daripada Al-Imam At-Tibbi yang menyatakan rahmat itu ialah orang yang ditahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang membantu dalam memutuskan silaturahim itu. Maknanya dia bukan sahaja dia tidak memutuskan silaturahim dalam kaum kerabat dia, tetapi dia membantu kepada orang lain, menyebabkan orang lain memutuskan silaturahim. Termasuk juga dalam bab yang ditahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ya, kita dah bincang tentang hadis 63 ni. Baik, hari ini insya-Allah kita masuk kepada bab yang ke-32, bab ismi qati'ir rahim. Sekarang ni Imam Bukhari dia bawa pula hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang dosa ataupun uqubah kan, dosa bagi orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan ni, hubungan silaturahim ni. Dosa dia tu macam mana? Baik, kita tengok di sini hadis 64, hadis marfu'. Sekali lagi, itu Haji Zaki ada tanya saya, hadis marfu' dengan hadis marfu' dan juga hari tu kita bincang berkaitan dengan hadis mauquf kan. Hadis marfu' ini adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ustaz ulang ni ya. Maknanya dalam hadis yang kita baca itu disandarkan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cerita tentang Nabi, tapi hakikatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sahabat menakalkan, yang disandarkan kepada sahabat itu yang dimasukkan mauquf. Yang ni jenis-jenis hadis, bukan martabat hadis. Yang kita belajar hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis munkar, itu martabat kan. Jadi yang jenis-jenis ni terbahagi beberapa keadaan lah, marfu', mauquf, maqtu' dan sebagainya ya. Baik, hari ini kita masuk hadis yang ke-64. Haddatsana Abdullah ibn Salih qal haddatsani Laits qal haddatsana Aqil an ibn Shihab akhbarani Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang menceritakan tentang Abdullah bin Salih. Jadi Abdullah bin Salih ni adalah guru kepada Imam Bukhari ya. Abdullah bin Salih mengkhabarkan kepada kami, dia berkata Al-Lais mengkhabarkan kepadaku, dia berkata Aqil mengkhabarkan kepadaku daripada Ibn Shihab ya. Aqil ni kalau kita tengok bibliografi perawi-perawi ni, Aqil ini adalah anak murid yang paling kanan kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri ini tabaqat dia adalah tabi'in kan. Maknanya Nabi SAW sahabat, lepas tu tabi'in kan. Maknanya ketigalah. Jadi Aqil ni adalah anak murid yang paling kanan kepada Ibn Shihab. Sebab itulah juga kita tengok dalam hadis ni, Aqil ni dia meriwayatkan daripada Ibn Shihab. Akhbarani Muhammad ibn Jubair.
daripada Jubair ibn Mut'im telah mengkhabarkan kepadanya bahawasanya dia telah mendengar, Jubair ibn Mut'im itu telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Baik. Hadis yang ke-63 tadi yang kita bincang mula-mula tadi, hadis itu menceritakan tentang balasan yang dikenakan oleh Allah kepada manusia di atas dunia, kan? Nabi kata apa? Tidak akan ditahan rahmat oleh Allah kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Maknanya mereka tu tak akan dapat rahmat Allah, kan? Yang maksud dengan rahmat tu adalah As-Sana'ani ni kata ditahannya hujan dan sebagainya. Maknanya benda itu keadaan di atas dunia. Adapun hadis 64 ni yang sedang kita masuk ni, diceritakan pula dosa orang yang memutuskan silaturahim ni, keadaannya di akhirat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Orang kata bertimpa-timpa lah, kan? Ke atas dunia pun dah dikena uqubah, hukuman dah. Di akhirat pun dikenakan lagi uqubah. La yadkhulul jannah, tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sedikit takwilan. Kita pernah dengar juga, kan? Kadang-kadang ulama ada menceritakan orang yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan ada keimanan dalam diri dia, maka insya-Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia buat dosa, kan? Maknanya kalau dia buat dosa, dia akan diazab dulu di neraka. Selesai dosa dia tu, diampunkan segala dosa dia tu, maknanya telah selesai segala dosa-dosa kesalahan dia tu, dah bersih, baru dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kalau kita tengok hadis 64 ni macam bertentangan. Sebab apa? Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga bagi orang yang putuskan silaturahim. Jadi sebab itulah di sini kita perlu kepada takwilan dan juga pemahaman. Baik. Yang dimaksudkan di sini la yadkhulul jannah ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia terbahagi kepada dua golongan. Ya. Golongan yang pertama yang dimaksudkan di sini iaitu mereka-mereka yang tidak akan masuk syurga bersama dengan golongan sabiqun. Golongan yang awal-awal masuk syurga tu. Ya, tu satu golongan. Maknanya orang yang putuskan silaturahim ni, orang kata apa, queue dia, barisan dia, kan, tak akan sama dengan orang yang awal-awal masuk syurga. Dia kena masuk neraka dulu, dia azab dulu. Dia tak akan dapat martabat sama dengan golongan sabiqun tu. Orang yang terus dihisap, bila mana jalan di titian sirat, di konturah terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang putus silaturahim, Nabi kata la yadkhulul jannah, tak boleh masuk terus. Tu satu golongan. Dan yang dimaksudkan juga golongan yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu manusia yang sememangnya langsung tak akan masuk syurga. Siapa ni yang langsung tak akan masuk syurga ini? Iaitu orang yang putuskan silaturahim dan juga dia menghalalkan pemutusan silaturahim itu. Maknanya seolah-olah tuan-tuan ibu ayah sekalian, bila mana dia memutuskan silaturahim, ada orang tegur dia kata putuskan silaturahim ni benda biasa, kan? Tak salah pun, bukan dosa ni. Yang kamu kata dosa dah tak? Aku yakin, aku beriman, dia kata putuskan silaturahim ni adalah benda yang betul. Dia menghalalkan pemutusan silaturahim ini. Maka orang yang macam ni jatuh pada perbuatan yang kufur. Seperti mana orang yang tak solat. Orang yang tak solat tapi dia masih beriman, kan? Maknanya dia kena usahalah sedaya upaya mungkin untuk qada balik, untuk taubat dengan Allah dan sebagainya. Dan bila mana dia diazab, dia akan masuk syurga balik. Tapi bagi orang yang tak solat dan dia mengingkari solat tu, kan,
diri dia tak percaya solat ni tak wajib bagi dia. Jadi orang yang macam ni kufur, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agama ni kena ada dua. Satu, kepercayaan dan juga ketaatan. Kalau kita percaya saja, kita tak buat, tak guna juga. Kalau kita buat saja, tak ada kepercayaan, tak ada keimanan, lagilah tak guna. Dua-dua kena ada. Kita beriman, kita yakin, dan juga kita kena taat, kena laksanakan amalan yang kita beriman tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Maknanya terbahagi kepada dua lah, yang memang tak masuk daripada sabiqun awwali tadi, dan juga yang keduanya memang dia ni tak akan masuk syurga sebab dia dah kufur. Akidah dia telah gugur kerana telah mengingkari tentang penyambungan silaturahim itu. Apa kita nak faham tuan-tuan? Di sebalik hadis ini juga memberi kefahaman kepada kita, antaranya ialah besarnya ganjaran ataupun besarnya ancaman bagi mereka-mereka yang sengaja-ngaja memutuskan silaturahim tadi. Kan? Bilalah Allah Nabi kata dekat dunia pun dah kena azab, di akhirat pun ada lagi ancaman, tidak akan masuk syurga. Maknanya benda ini perlu diberi keutamaan di dalam kehidupan kita. Baik. Seterusnya kita pindah kepada hadis 65. Hadis Qudsi. Apa makna pula hadis Qudsi ni? Hadis Qudsi ialah hadis ataupun lafaz yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan dengan lafaz baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran ni Allah turun macam tu sebiji lah, kan? Tapi hadis kursi ni Nabi olah, Nabi sampaikan dengan gaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang dimaksudkan hadis kursi. Baik. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qal haddatsana Syu'bah qal akhbarani Muhammad ibnu Abdul Jabbar qal sami'tu Muhammad ibnu Ka'b annahu sami'a Aba Hurairah yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal innar rahima syujnah minar rahman taqul ya rab inni zulimtu ya rab inni quti'tu ya rab inni ya rab fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Hadis ni lebih kurang sama yang kita dah bincang dulu pada hadis yang nombor 55. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik pada muka surat 52. Muka surat 52 hadis yang ke-55. Maknanya lebih kurang sama. Baik, kita tengok dulu. Hajjaj bin Minhal, guru kepada Imam Bukhari, mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata Syu'bah mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata Muhammad bin Abdul Jabbar mengkhabarkan kepadaku. Dia berkata aku mendengar Muhammad bin Ka'ab bahawa ia mendengar Abu Hurairah menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ar-Rahman, sesungguhnya Ar-Rahim itu cabang daripada sifat Ar-Rahman. Dulu kita bincang dah kan. Maknanya silaturahim ni, hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang ni adalah lahir daripada Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala nak hamba-hamba ni adanya sifat silaturahim, kaitan kasih sayang di antara satu sama lain. Ar-Rahimah syujnah minar rahman. Dan Rahim ni dia mengadu kepada Allah. Dulu pun kita baca hadis yang Rahim ni bila mana diciptakan dia bangun. Kan? Dia bangun lalu Allah tanya, apa yang kau nak? Dia kata Allah tanya balik, setuju redha ataupun tidak kalau aku ni putus kepada orang yang memutuskan silaturahim dan aku sambung bagi orang yang menyambung silaturahim. Tu hadis dululah. Dalam bab ni juga Ar-Rahim ni juga dia mengadu. Kan? Rahim tu kata apa? Taqul ya Rab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah diputuskan. Ini
inni qati'tu, inni zalimtu, aku telah dizalimi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah diputuskan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. Dia mengadu macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Allah Taala kata? Fayujibuha, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, apakah engkau meredai bahawa aku memutuskan siapa yang memutuskanmu dan aku menyambung siapa yang menyambungkanmu? Apa makna tuan-tuan? Kita dah bincang dulu. Maknanya bagi mereka yang berkecimpung ataupun berusaha dalam urusan untuk memutuskan silaturahim ini, mereka ini akan diputuskan segala rahmat dan juga barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah tahan kurniaan kepada dia. Dan bagi orang yang berusaha untuk menyambung silaturahim tadi, Allah akan kurniakan keberkatan di dalam kehidupan dia, kurniaan Allah kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada silaturahim tadi. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok metodologi Imam Bukhari dia bawa hadis ni, kadang-kadang kita tengok maknanya sama, kan, lebih kurang sama. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari dia bawa hadis tu yang makna sama tapi pada bab yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia nak sesuaikan dengan bab tadi. Kan? Sekarang ni kita berada pada bab 32, bab menyatakan dosa orang yang memutuskan silaturahim. Lalu dibawa hadis 65 ni yang menceritakan antara dosa orang yang putuskan silaturahim ni, Allah akan putuskan segala keberkatan, rahmat, kebaikan, kurniaan di dalam kehidupannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pindah pula kepada hadis 66. Okey. Tuan-tuan perasan tak pada hadis 66 tu dia ada letak kurungan huruf tha 22, kan? Muka surat 60, hadis 66 tu mula-mula dia letak huruf tha 22. Apa maksud dia tu? Bila mana kita tengok huruf tha 22 dalam hadis 66 ni, nak menunjukkan hadis ini merupakan hadis mauquf yang ke-22 dalam kitab ni. Jadi maknanya daripada awal dulu yang kita dah bincang tu, lebih kurang daripada bulan Januari hari tu, kan, tahun lepas lagi lah, sebelum saya cuti lama hari tu pun kita dah masuk bab kitab ni. Jadi bila mana ada kurungan tha 22, lepas ni ada pula tha 23, bermakna itu kiraan bilangan bagi hadis mauquf, kan? Hadis mauquf tu apa kita bincang dulu? Hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita dah sampai kepada hadis mauquf yang ke-22 dalam kitab Adabul Mufrad, diletakkan pada hadis yang ke-66. Boleh faham ya, insya-Allah? Baik. Hadis mauquf. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana ibnu Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id ibnu Sam'an qala sami'tu Aba Hurairah yata'awwadhu min imarati as-sibyan was-sufaha faqala Sa'id ibnu Sam'an fa akhbarani ibnu Hasanah al-Juhani أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. Okay. Ya, ni pertanyaan lah pula ni, kan, ya. Kita tengok hadis 66. Adam bin Abi Ilyas mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi'bun mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Sa'id bin Sam'an mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar, dia telah berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an. Sa'id bin Ibnu Sam'an ni dia kata, ada satu hari tu aku pernah dengar Abu Hurairah ni, bila mana dia berdoa, dia cakap, Abu Hurairah berlindung daripada pemerintahan kanak-kanak dan orang-orang yang bodoh. Tapi kalau kita nak faham macam ni lah, ada satu hari itu Sa'id ibn Sam'an dia pernah dengar
Abu Hurairah ni ketika mana dia berdoa supaya dia ni tidak hidup pada zaman yang adanya pemerintahan orang-orang daripada kanak-kanak dan orang-orang bodoh. Ya, dalam hadis ni kanak-kanak dia letak perkataan sibyan, kan, min imaratis sibyan. Dalam bahasa Arab ni sibyan ni adalah anak yang lebih kecil daripada gulam. Gulam tu kanak-kanak yang mungkin besar sikit. Tapi sibyan ni lebih muda lagi daripada gulam, kan. Jadi Abu Hurairah dia kata, kalau aku hidup pun aku berlindung supaya diri aku ni tak akan duduk pada zaman pemerintahan orang daripada kalangan kanak-kanak dan orang-orang yang bodoh. Lalu telah berkata Sa'id ibn Sam'an, perawi sama juga ni, Sa'id ibn Sam'an, maka telah mengkhabarkan kepada aku Ibnu Hasanah Al-Juhani. Sa'id ibn Sam'an ni dia kata, ada satu ketika tu dia pernah dengar juga daripada Ibnu Hasanah Al-Juhani ni. Juhani ni pula sampai kepada Sa'id ibn Sam'an. Juhani ni kata apa? Juhani ni kata, dia kata, aku juga dulu pernah telah berkata kepada Abu Hurairah, kan. Juhani ni bila mana dia dengar Abu Hurairah kata aku berlindung daripada pemerintahan kanak-kanak dan orang yang bodoh, lalu Juhani ni tanya Abu Hurairah. Dia kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah tanda yang kamu kata sedemikian tadi? Yang kamu kata kamu nak berlindung, kamu tak nak hidup pada zaman pemerintahan kanak-kanak dan zaman pemerintahan orang-orang yang bodoh. Zaman tu zaman yang macam mana? Tanda dia macam mana? Juhani tanya Abu Hurairah, kan? Lalu Abu Hurairah pun jawab. Dia kata bahawa pada zaman itu diputuskan hubungan kekeluargaan, satu. Yang kedua, ditaati orang yang sesat menyeru kepada kejahatan, dua. Dan yang ketiga, wa yu'sal mursyid, dan diderhakai, dilawan orang yang menunjuk kepada kebenaran. Allahu Akbar, kan? Ni Juhani dia tanya Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah jawab. Di atas doa dia tu dia kata dia takut sangat, dia tak nak hidup pada zaman pemerintahan kanak-kanak dan orang yang bodoh. Antara tanda-tandanya pada ketika itu diputuskan hubungan kekeluargaan sewenang-wenangnya, suka-suka saja, tak ada masalah pun, berkelahi dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni, ya, diputuskan hubungan kekeluargaan. Apa lagi? Pada zaman itu juga ditaati orang yang sesat, orang yang buat jahat, orang yang ajak kepada kemungkaran, ikut je, kan? Ditaati kepada orang yang sesat. Dan diderhakai, bagi orang yang bawa kebenaran pula dia lawan, dia derhaka. Inilah keadaan-keadaan yang disamakan, yang diertikan tanda-tanda bagi pemerintahan kanak-kanak dan orang-orang yang bodoh. Apa kita nak faham daripada hadis ini? Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nak memberi kefahaman kepada kita bahawasanya larangan tentang memutuskan hubungan silaturahim tadi tu, kan? Larangan tentang memutuskan hubungan silaturahim tadi itu disamakan martabatnya dengan pemerintahan seorang kanak-kanak ataupun pemerintahan orang-orang yang tak cerdik tadi, yang bodoh tadi. Maknanya besar sangat kesilapan, kesalahan, azab bagi orang yang memutuskan silaturahim itu sehingga disamakan, kan, dinisbahkan kepada pemerintahan budak-budak ataupun orang-orang yang bodoh. Jadi teruk sangatlah. Jadi jangan kita ambil ringan, ambil enteng, tak apa, putus hubungan keluarga je, kan. Sebenarnya benda tu sangat besar, sehingga disamakan erti dengan pemerintahan yang amat-amat berat, amat-amat teruk, kan. Kalau kanak-kanak tak mumayyiz, tak ada akal, tak boleh beza baik buruk, maka gundah gulana lah, hacur lebur huru-hara lah, kan. Begitu juga orang-orang yang tak cerdik, tak ada pemikiran akal yang waras, orang-orang yang bodoh, bagaimana nak merentah? Jadi disama ertikan bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim tadi. Baik, seterusnya kita masuk bab yang ke-33. Okey, bab yang ke-33
iaitu bab uqubah. Sekarang ni uqubah pula, hukuman. Qati'ur rahim fid dunya, secara spesifik lagi. Tadi umum, sekarang ni masuk lagi ke dalam, kan? Imam Bukhari dia bawa pula bab hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia ni, dibawa hadis yang lebih terfokus, ya. Kita tengok di sini hadis 67, bab pada menyatakan hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim di dunia. Haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman qal sami'tu abi yuhaddits an Abi Bakrah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi. Daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah ni juga kalau kita tengok bibliografinya, antara orang yang masuk Islam ketika di Taif. Abi Bakrah radhiyallahu an, kan? Waktu ketika mana Nabi SAW pergi ke Taif, jadi ada sekumpulan, gerombolan, kubu daripada mereka-mereka yang tak suka kepada Islam lah, kan? Kubu orang-orang yang tak nak terima Islam ni lah. Nabi pergi nak hijrah ke Taif, ditolak. Jadi mereka duduk sekumpulan. Dalam kumpulan tu, Abi Bakrah ni dia turun daripada kubu Bani Saqif tu, kan? Dia turun daripada kubu Bani Saqif tu dan turun datang pada Nabi SAW dan terus memeluk Islam. Ini di antara yang diceritakan kisah-kisah ataupun cerita-cerita berkaitan dengan nama Abi Bakrah radhiyallahu an. Perawi ni Abi Bakrah radhiyallahu an, orang yang hebat, kan? Orang yang walaupun kubu kuat dan sebagainya, dia sanggup keluar semata-mata nak terus nampak kebenaran daripada Nabi SAW, terus datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tiada daripada dosa yang lebih layak disegerakan Allah bagi pelakunya akan hukuman di dunia beserta disimpan baginya hukuman di akhirat daripada orang yang memutuskan hubungan keluarga dan yang melampaui batas. Kalau kita baca selapis gitu, susah juga nak faham, kan? Yang dimasukkan di sini, kalau senang kita nak faham, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab bagi orang yang melakukan pemutusan silaturahim ni, kan? Orang yang memutuskan silaturahim ni, sepatutnya hukuman dia tu di akhirat. Tapi hadis ni kata seolah-olah orang yang memutuskan silaturahim tu, dia bukan sahaja dapat hukuman di akhirat, tetapi dia lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia. Gitulah kalau kita nak faham, kan? Dia lebih layak untuk disegerakan dosa dia tu, uqubah hukumannya tu di atas dunia. Dan akhirat tu pasti dia dapat, tapi untuk dunia ni cepat-cepat sepatutnya dia layak lagi untuk dapat. Sebab dahsyatnya bagi mereka-mereka yang qati'atir rahim ni. Dan di sini dia letak dua lah. Diceritakan dalam hadis ni ada dua dosa orang yang layak dapat hukuman ke atas dunia. Satunya qati'atir rahim, dan yang keduanya al-baghyu ataupun al-baghi. Kenapa maksud al-baghi ni? Banyaklah ulama bahas. Qati'ar rahim itu kita fahamlah orang yang putuskan silaturahim. Yang dimasukkan al-baghi itu, yang pertamanya ada ulama juga menyatakan al-baghi itu ialah kibir, sombong, kan? Takabur, ya. Itu termasuk dalam bab al-baghi. Dan ada juga ulama menyatakan al-baghi itu ialah zulum, orang yang melakukan kezaliman. Jadi mereka-mereka yang sombong, yang melakukan kezaliman ni, sepatutnya dia lebih layak lagi untuk dapat azab di atas muka bumi, atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga juga, al-baghi ni maksudnya ialah seseorang yang keluar daripada pemerintahan Islam yang adil
dengan buat suatu kumpulan mogok, seolah mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Islam yang adil. Itu dimaksud dalam bab bari juga. Jadi banyak perbahasan lah. Jadi dua dosa ni, dua kesalahan yang dinyatakan dalam hadis ni, orang yang putuskan silaturahim dan juga orang yang melakukan bariun tadi, tak kira lah dia kibir ke, dia zalim ke, dia keluar daripada pemerintahan yang Islam yang adil ke, maka mereka ini lebih layak untuk mendapat balasan di dunia, walaupun hakikatnya dia akan dapat balasan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ni apa kita nak faham juga? Kalau kita tengok tuan-tuan, di sebalik pemahaman ataupun terjemahan daripada hadis tadi nak beritahu kepada kita bahawasanya dosa manusia ke atas dunia ni dia ada level-level, kan? Ada tingkatan-tingkatan. Ada satunya yang dinamakan sebagai dosa besar, ya, syirik, kan? Dosa besar yang ada bab hudud, ya, dosa besar, level dia besar lah, membunuh dan sebagainya. Dan ada satu lagi yang dimaksudkan ialah dosa kecil. Dosa kecil tu macam buang sampah merata, masuk apa benda ni, buat suatu benda kadang-kadang kita tak perasan, benda tu salah, kesilapan. Dosa kecil ni boleh diampunkan, boleh dipadamkan dengan amal-amal soleh, kan? Kita buat amal-amal soleh, maka insya-Allah akan diampunkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, hendaklah bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana diceritakan dalam hadis ni, kita nak faham juga balasan kepada dosa tu ada beberapa keadaan pula. Ada satunya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada manusia itu di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ke atas dunia dia tak dapat azab lagi, kan? Dia buat dosa, kan? Dia buat dosa, tapi dia tak pernah dapat pembalasan ke atas dunia. Hidup dia senang lenang, hidup dia kaya raya. Di hari akhirat nanti Allah tangguh azab dia. Kalau kita tengok apa ni, umat Islam di Palestin, kan? Zionis datang buat huru-hara dan sebagainya. Kita kadang-kadang kata, ya Allah, bilalah nak menang Islam ni, sedangkan Zionis bermaharajalela dan sebagainya, ya? Tapi kita kena faham dalam konteks kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala ni, hukuman Allah Subhanahu wa taala ni, mungkin Allah tangguh azab kepada dia. Allah akan beri azab di hari akhirat. Dan kita kena ingat, azab di hari akhirat itu adalah lebih dahsyat berbanding azab di dunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak tengok pun. Masuk isyak dah ke? Allah Akbar. Okey, sikit lagi je. Dan Allah tak tengok pun keadaan kita, yang sebenarnya Allah nak tengok ketakwaan kita, kan? Kita kaya, kita hebat dan sebagainya, Allah tak tengok pun. Jadi insya-Allah lah kita sambung balik huraian daripada hadis 67 ni pada kuliah yang akan datang. Sekadar itu sajalah dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.